Oleh yang demikian, wujudlah perbezaan. Ada perkara yang mereka sepakati, ada perkara yang mereka perselisihkan. Perkara yang kita boleh kata semua para ulama sepakat, iaitulah berkaitan dengan hari apa baginda Nabi dilahirkan. Perkara ini disebabkan terdapat hadis Nabi sendiri, iaitulah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana Abi Qatadah pernah berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Nabi pernah ditanya tentang perbuatan baginda berpuasa pada hari Isnin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya fihi. Hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Kenyataan dari Nabi sendiri. Maka para ulama pegang. Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin, sepakat. Sekalipun begitu, ada juga pandangan yang kata Nabi lahir pada hari Jumaat. Dinukilkan oleh beberapa ulama ahli sunnah, tetapi kalau semak-semak sebenarnya itu pandangan Syiah yang mengatakan Nabi lahir pada hari Jumaat. Bahkan pandangan itu kita tak boleh kata sebagai pandangan lemah, kita kata pandangan itu salah. Bukan lagi pandangan lemah, pandangan salah kerana ia bertentangan dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ulama semua sepakat, ulama ahli sunnah semua sepakat. Kalau ada pun dalam kitab ahli sunnah yang sebut hari Jumaat baginda dilahirkan, hanya sekadar nukilan. Hanya sekadar nukilan. Tapi hasil semakan menunjukkan pandangan itu datang daripada golongan Syiah. Semua ulama ahli sunnah kita boleh kata sepakat Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Setahu saya ini saja yang ulama ahli sunnah sepakat. Lain tu khilaf. Kita tengok. Kedua sekali, tahun bila baginda dilahirkan. Sekalipun saya tidak nafikan, ada nukilan yang mengatakan telah berlaku ijma' para ulama ahli sunnah mengatakan Nabi lahir pada hari Isnin. Ada dakwaan, tetapi dakwaan ini tidak tepat. Kenapa kita kata dakwaan ini tidak tepat? Kerana ada bukti lain, antaranya perkataan Ibnu Katsir yang mengatakan Nabi SAW lahir pada tahun, saya sebut tahun apa tadi? Tahun Fil lah. Amul Fil, betul? Amul Fil, yang ini peristiwa pada tahun berlakunya peristiwa tentera Abraha nak serang, nak runtuhkan Kaabah tu. Ada nukilan kata ulama semua sepakat Nabi lahir pada tahun Fil, pada Amul Fil. Tetapi ada juga dakwaan lain di kalangan ulama ahli sunnah juga yang mengatakan itu sebenarnya bukan pandangan ijma', bukan pandangan semua para ulama, tetapi dia hanya pandangan jumhur, hanya pandangan majoriti. Dan kita akan dapati dakwaan ijma' itu tidak benar. Kenapa? Kerana ada di kalangan ulama ahli sunnah yang kata sebenarnya Nabi SAW lahir 10 tahun setelah berlaku peristiwa Amul Fil, tahun tentera bergajah Abraha tu. 10 tahun selepas tu baru Nabi lahir. Ada yang kata Nabi lahir 15 tahun, tak silap saya, lebih kurang begitu. 15 tahun setelah peristiwa tentera Abraha menyerang Kaabah. Ada juga pandangan yang lebih dahsyat yang mengatakan Nabi SAW lahir 40 tahun setelah berlaku peristiwa serangan tentera Abraha terhadap Kaabah. Jadi ulama tak sepakat. Isu tahun pun ulama tak sepakat. Kalau kita tengok, wallahu a'lam, ketika peristiwa 40 tahun tu agak mustahil lah. Nabi lahir 40 tahun setelah berlaku peristiwa tentera bergajah itu agak mustahil. Sebab apa saya kata mustahil? Kerana ketika peristiwa tentera Abraha menyerang Kaabah itu, Abdul Muttalib masih ada. Tok Wan Nabi masih ada. Dan Tok Wan Nabi, kalau kita tengok kisah dia, beliau meninggal dunia ketika Nabi berumur lebih kurang 8 tahun. Ketika Nabi berumur 8 tahun. Banyaklah bukti-bukti yang rasa macam agak susah untuk kita kata 40 tahun setelah berlaku peperangan tentera bergajah, peristiwa tentera bergajah. Cuma barangkali kita boleh kaitkan, cuba tuan-tuan bayangkan, Abdul Muttalib juga antara orang yang mengepalai projek menggali semula Telaga Zamzam yang telah tertimbus sebelum tu. Ketika Abdul Muttalib gali semula Telaga Zamzam,
Beliau ada anak lebih kurang seorang atau 2 orang, saya tak pernah ingat, 2 orang rasanya. Dan ketika itu beliau bernazar, kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada beliau 10 orang anak, beliau Abdul Muttalib akan sembelih salah seorang anak dia, Abdul Muttalib ni. Dan ternyata selepas berlaku peristiwa gali semula air telaga Zamzam, Allah mengurniakan kepada Abdul Muttalib 10 orang anak. Dan semua 10 orang tu lelaki. Yang paling kecil sekali, bongsu sekali adalah Abdullah, iaitulah pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, Abdul Muttalib sebagai seorang pemimpin Mekah, dan orang Arab Mekah ni mereka tak pilih pemimpin yang sebarangan, melainkan mereka akan pilih antara sifat pemimpin orang Arab, mesti memenuhi janji, tidak berbohong, berani, kuat. Mesti itu antara ciri-ciri pemimpin di kalangan orang Arab. Kita biasa dengar kisah Abu Sufyan berniaga ke Syam. Maharaja Syam panggil Abu Sufyan untuk tanya tentang Nabi Muhammad. Abu Sufyan, pengikut dia semua duduk di belakang. Maharaja Rom tanya dekat Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad. Kata Abu Sufyan, kalaulah tidak disebabkan aku malu, pengikut aku kata aku sebagai ketua berbohong, aku akan berbohong pada hari itu. Kerana pada hari itu Abu Sufyan bukan Islam. Nabi Muhammad itu musuh dia. Tapi disebabkan malu di hadapan pengikut nanti kata dia berbohong, dia tetap cakap betul terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara sifat pemimpin orang Arab, tak akan berbohong. Kerana dia kalau dia berbohong, dia rasa dia malu. Bukan malu sikit-sikit punya, malu sungguh. Dan berani, demikian juga memenuhi janji. Itu antara sifat penting pemimpin Arab dahulu. Jadi Abdul Muttalib, dia dah nazar nak sembelih salah seorang anak dia kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada dia 10 orang anak. Lalu dia masuk ke Kaabah pada ketika itu. Dan di dalam Kaabah, biasalah tuan-tuan, pada zaman itu, zaman sebelum Islam, mereka ada tempat cabut undi, tilik, tempat tilik lah, kita kata tilik azlam tu tempat tilik nasib. Lalu dia ambil 10 batang kayu. Pada setiap kayu tu dia tulis nama anak dia, yang pertama sampailah yang bongsu sekali, Abdullah. Lalu dia buat tilikan, dan bila lontar kayu tu, kayu yang keluar adalah nama Abdullah, anak yang paling bongsu sekali dan anak yang paling dia sayang. Lalu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, Abdul Muttalib tok wan Nabi, Abdul Muttalib bin Hashim, dia nak melaksanakan nazar dia nak sembelih Abdullah. Dia panggil semua orang Mekah, dia pemimpin Mekah. Pada hari dia nak sembelih Abdullah, orang Arab semua bangun. Orang kata kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, apa yang kamu nak buat dengan anak kamu yang masih kecil ini, Abdullah? Kata Abdul Muttalib, aku mesti memenuhi nazar aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mesti sembelih dia kerana Allah Taala telah memenuhi permintaan aku, maka aku perlu penuhi nazar aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang ceritanya, akhirnya datang Al-Abbas. Sebahagian riwayat kata Al-Abbas, pak saudara Nabi, datang dan tarik Abdullah di bawah kaki Abdul Muttalib kerana selamatkan Abdullah. Lalu orang Arab kata, wahai Abdul Muttalib, ada satu jalan kamu nak bebas daripada, terlepas dari, jangan kamu bunuh anak kamu, jangan kamu sembelih anak kamu Abdullah. Nanti kalau kamu buat, orang Arab semua akan sembelih anak lelaki mereka kerana bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masyarakat kita tak akan berkembang. Mati habis orang lelaki kena sembelih. Jangan buat begitu. Lalu Abdul Muttalib kata, habis apa jalan keluar dia? Jalan keluarnya kata mereka pergi ke Hijaz. Disebut Hijaz begitu. Wallahu a'lam, ada sebahagian riwayat kata pergi ke Madinah, Yathrib. Di sana ada Arrafah, ada seorang tukang tilik perempuan yang kana laha tabi'. Dia ada tabi'. Tabi' di sini jin. Dia ada jin. Dia ada syaitan yang sentiasa memberi perkhabaran kepada dia, menceritakan perkhabaran kepada tukang tilik itu. Lalu Abdullah pun pergi. Abdullah pergi jumpa tukang tilik itu. Hari pertama dia pergi jumpa dengan tukang tilik perempuan tu kata, irji', hari ini hang balik. Sesungguhnya pada hari ini tidak datang kepada aku syaitan aku. Syaitan aku yang duk mai kat aku bagi tahu berita tu tak mai pada hari ini. Hang balik dulu, esok mai pula. Esok syaitan aku mai kat aku. Lalu keesokan hari Abdul Muttalib datang berjumpa dengan perempuan tu, tukang tilik. Lalu dia tanya, perempuan tu tanya kepada Abdul Muttalib, berapa nilai diat
masyarakat hampa orang Arab Mekah. Kata Abdul Muttalib, nilai diat kami satu nyawa bersamaan dengan 10 ekor unta. Lalu perempuan tukang tilik itu kata, kalau begitu kamu buat undian lagi sekali di antara unta dan anak kamu Abdullah. Buat undian. Kalau keluar nama Abdullah, 10 ekor unta kamu kena korbankan. Buat lagi undian kedua, kalau keluar nama Abdullah, 20 ekor unta kamu korbankan. Begitu. Lalu Abdul Muttalib pun rasa senang hati, dia balik ke Mekah dan dilaksanakan apa yang disuruh oleh tukang tilik perempuan tersebut. Lalu tuan-tuan, bila buat tilikan, kali pertama buang tilikan tu, nama Abdullah naik. 10 ekor unta kena disembelihkan. Buat kali kedua, nama Abdullah lagi naik, jadi 20 ekor unta dikorbankan. Kali ketiga nama Abdullah, kali keempat nama Abdullah, sehinggalah kali yang ke-10 menggenapkan bilangan 100 ekor unta sebagai ganti kepada nyawa Abdullah. Kali yang ke-11 barulah naik nama unta untuk disembelih. Maka Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor unta untuk menyelamatkan Abdullah ibn Abdul Muttalib, pak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.